Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia sahibul fadilah Tuan Imam, seluruh saf jawatan kuasa dan pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Malam ni sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung kitab kita Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai pada fasal yang ke-11. Fasal yang ke-11 pada muka surat 157, yakni berkaitan dengan mengatakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni rupa dia, dan menyatakan akan kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada muka surat 158. Kita tengok muka surat 158. Pada matan kitab kita katanya, kana min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qamatihi annahu lam yakun bit-tawili al-ba'ini wala bil-qasiril mutaraddidi bal kana yunsabu ila ar-rab'ati iza masya wahdahu wa ma'a zalika falam yakun yumashihi ahadun minan nas yunsabu ila tuli illa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rubbama aktanafahu ar-rajulani at-tawilani fayatuluhuma fa iza faraqahu nusiba ila at-tuli wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila ar-rab'ati wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ila al-khairu kulluhu fi rab'ati. Adalah setengah daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perdiriannya itu, yakni bahwasanya ini bukan perdirian waktu Nabi berdiri, bukan pendirian pegangan lain tu. Allahu akbar. Bahwasanya tiada ada ia dan tiada ia pendek yang sangat berulang-ulang, tetapi ada ia dibangsakan kepada rab'ah. Apa dia rab'ah? Pertengahan. Nak kata panjang, tak juga sangat. Nak kata pendek pun tak sangat apabila ia berjalan sendirinya.
Maknanya Nabi kalau dia berdiri, dia berjalan sendiri-sendiri, nampak sederhana. Nak kata tergolong orang renjong tinggi pun tak juga. Nak kata rendah ni sangat pun tak juga. Sederhana je Nabi ni. Dia kalau berjalan seorang-seorang dia. Dan adalah serta yang demikian itu, tiada ada seorang manusia yang panjang perdiriannya yang bersama dengan dia, melainkan adalah Rasulullah lebih tinggi daripada orang tu. Kalau Nabi berjalan dengan orang lain, Nabi nampak lebih tinggi. Kalau Nabi berjalan seorang-seorang, nampak biasa. Nabi ni ketinggian dia biasa. Kebanyakan orang, maknanya tak nampak renjong sangat, taklah nampak pendek sangat, biasa-biasa sederhana. Tapi kalau Nabi berjalan dengan orang, Nabi mesti tinggi pada orang tu. Nabi tak rendah pada orang, Nabi tinggi. Dan terkadang mengelilingi dua orang laki-laki yang panjang kedua-duanya itu, sama-sama berjalan dengan Rasulullah. Maka terlebih tinggi Nabi daripada dua orang laki-laki yang tinggi. Kalau ada dua orang atau lebih berjalan, Nabi lagi tinggi. Maknanya Nabi ni terzahir. Bila ada dia di kalangan orang ramai, Nabi lebih terzahir, nampak. Itu mukjizat. Mukjizat. Kalau kita manusia biasa ni, dia tak panggil mukjizat lah. Dia panggil karamah. Kalau dia duduk di dalam kalangan orang ramai, orang nampak dia tu ketua. Dia tak abang pun kat orang, tapi cara orang duduk dengan dia tu, nampak dia tu ada ketokohan kepimpinan. Ada orang dia macam tu. Kita tengok dia tu pun nampak dah tokoh pemimpin. Nak kira jahat baik tu saya kira, tapi nampak dia tu, dia duduk dengan orang tu, dia tu kalau depa duduk 4-5 orang, katalah duduk dalam satu restoran, duduk dalam satu meja 4-5 orang, nampak ketokohan tu, nampak dia tu kepala. Macam tu. Bukan semua orang tu Tuhan bagi macam tu. Kira kalau kita pergi tuju-tuju tu, kenalah dia tu ketua, pasal dia punya wibawa diri tu. Macam itulah Nabi. Nabi ni sederhana ketinggian dia, tapi kalau dia berjalan dengan orang lain pun tinggi, 2-3 orang tu tinggi, tapi terzahir dia punya ketokohan dia tu. Maka apabila menceraikan kedua-duanya itu akan Rasulullah. Mencerai ni makna bila mereka berpisah daripada Nabi. Bukan bercerai tu Nabi nikah, cerai. Apabila menceraikan kedua-duanya itu akan Rasulullah, nescaya dibangsakan akan kedua-duanya itu panjang, dan dibangsakan kepada Rasulullah itu rab'ah, yakni pertengahan. Hak tinggi dua orang tadi ni tinggi sungguh mereka. Tapi bila berjalan dengan Nabi, Nabi lagi tinggi. Tapi bila mereka berpisah dengan Nabi, orang kata mereka tu tinggi. Tinggi mereka dua tu. Dan Nabi ni nampak biasa balik. Macam tu. Nabi tu nampak pertengahan balik. Tapi tadi ni mereka tu dengan Nabi rendah. Tapi bila mereka pisah dengan Nabi, mereka nampak mereka tu tinggi. Renjong mereka dua orang tu rupanya. Tapi bila piduk dengan Nabi, mereka rendah. Itu mukjizat yang Allah kurniakan. Dan bersabda Nabi SAW, kebajikan itu sekaliannya di dalam rab'ah, yakni di dalam orang yang pertengahan. Jadi Nabi kata kebaikan ni, benda baik apa sajalah, apa saja perlakuan kita akan menjadi baik kalau kita melakukannya secara pertengahan. Macam tu. Wasit, tengah. Wasati, wasatiyah, pertengahan. Maksudnya benda apa pun kalau jadi baik kalau pertengahan. Kalau marah pun pertengahan sudahlah. Jangan marah sangat sampai habis meta. Jangan sampai tak marah langsung, meta tak naik langsung. Tak boleh. Kalau sayang pun jangan sampai habis meta. Tapi jangan sampai tak naik meta langsung, tak sayang langsung. Macam itulah hidup kita. Agak-agak sederhana.
Marah kat orang pun bagi padan-padan lah. Ni marah ni sampai tengok bayang pun tak boleh. Selalunya tak boleh tengok bayang tu, lah kawan baik lah. Sebut nama depan aku sepak hang. Oh tu. Nama dia pun tak boleh sebut. Sebulan 2 hari tengok makan sekali. Hak yang kawan hak tak apa marah tadi ni, dia biasa dari dulu teratur. Sebab itu tuan-tuan jangan lajak. Tuan-tuan marah kat siapa pula ni jangan lajak sangat. Kok 10 tahun lagi kawan tuan-tuan makan setalam dengan dia. Tuan-tuan sayang kat siapa pun hari ni jangan lajak sangat. Kok 1 hari tuan-tuan tak makan setalam dengan dia. Jadi sederhana Nabi kata. Marah kat orang pun sederhana, sayang kat orang pun sederhana. Bagi padan-padan. Susah duk lajak sangat. Puji orang pun tekak badan dia. Ni puji dia jack sampai terbalik kereta. Ni dia jack tu sampai kereta terbalik kau tu. Jack sikit-sikit sudahlah. Beda boleh tukar tayar lah. Beda boleh tukar tayar. Maknanya sikit ingat. Kalau tak jack langsung tak boleh, dia tak boleh tukar. Tekak beda boleh tukar. Ni bukan tekak tukar tayar, dengan tukar tuan-tuan. Dalam hidup kita tu macam tu lah. Macam tu. Benda apa pun macam tu. Puasa sederhana. Puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid, puasa ataupun puasa Nabi Musa alaihi salam, puasa sederhana. Tak perlulah sampai hari-hari. Itu yang terbaik Nabi nasihat, ya. Sederhana. Jangan laju sangat. Jangan sampai tak ada langsung sangat. Itu sederhana. Benda apa pula macam itulah dalam hidup kita. Sebab itu Sayyidina Ali sebut, wallahu alam, dikatakan lana pun tak pasti dia akan yang sebut. Tapi tak apalah, kita ambil daripada maksud ni baik kan? Kalau kita sayang sesuatu, simpan sikit rasa benci tu. Kalau benci kat sesuatu pun simpan sikit rasa sayang tu. Kita tak tahu ke depan macam mana dia. Kita tak tahu ke depan hak kita sayang tu nak jadi macam mana, kita tak tahu. Kita tak tahu ke depan hak kita marah sangat tu nak jadi apa dia. Silat-silat jadi menantu. Hak kita kata perangai macam hantu tu, satu hari jadi menantu. Tu jaga tu. Hak kita duk sayang tatang tu, kadang-kadang jadi binatang. Jadi hati-hatilah, sikit-sikit sudahlah. Sikit-sikit aja. Patut padan. Nabi kata benda baik ni pertengahan. Pertengahan tu. Wa amma launuhu faqad kana azharul launi wa lam yakun bil adami wala bisyadidil bayadi wal azharu huwal abyadu an-nasi'u allazi la tashubuhu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwani. Dan adapun warna jasad Nabi, tubuh badan Nabi itu warna apa? Maka iaitu sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam azharul launi. Apa dia azharul launi? Yakni putih yang semata-mata putih. Dia bukan putih istilah orang panggil apa? Putih balang ke, putih kuning ke tak? Nabi putih. Putih macam mana? Kalau di sini dia kata gilang gemilang cahaya ni. Putih yang seronok tengok. Putih yang sedap mata memandang. Kita ni putih juga, tapi putih letih. Ini Nabi putih mata memandang, seronok tengok. Putih sungguh. Putih yang putih. Dia bukan sawo matang ke, bukan kuning langsat, tak ada. Dia putih. Azharul launi. Tiada ada sangat merah. Nak kata kok putih merah-merah macam orang Arab belah-belah Mesir, ada juga dia kata. Dan tiada sangat putih sampai macam dengan tepung tu pun tak juga. Cuma seronoklah putih Nabi ni, tengok rasa seronok. Dan maka azharul launi, seperti kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yakni putih yang khalis,
yang tiada dicampuri akan dia oleh kuning, dan tiada mencampuri akan dia oleh merah, dan tiada mencampuri akan dia suatu daripada segala warna yang lain. Putih yang khalis, yang tak ada campur benda lain. Tak ada. Kita ni campur juga. Putih tapi sekali tengoklah, dua kali tengok gelap pula. Gelap-gelap pun dua tiga kali tengok putih juga. Kan? Tapi Nabi ni putih yang tak ada campur warna, cantik dia. Dan menyebutkan akan sifat Nabi SAW oleh bapa saudaranya Abu Talib, maka ia berkata dengan katanya, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramil. Yakni, dan warna Nabi SAW itu yakni putih yang sangat elok, dipinta turun hujan dengan berkat mukanya itu. Muka tu boleh jadi modal minta turun hujan. Maknanya muka yang cerah gemilang cahaya dia, boleh jadi benda asas. Ya Allah, dengan keberkatan, kecantikan, keindahan wajah Rasulullah SAW, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Itu dia. Kita boleh tahu tu. Lagi tak turun dah. Indah muka Nabi SAW. Dan thimalul yatama, yakni Nabi ni suka tolong orang anak-anak yatim. Begitu juga ismatun lil aramil, yakni suka memeliharakan segala perempuan yang tiada baginya suami. Armalah ni janda. Nabi ni suka tolong anak yatim dan suka tolong mak yatim. Nah, mak yatim ni mak anak yatim lah. Tu bahasa anak tuan-tuan tak kena guna lah. Guna janda dengan armalah lah. Ada orang anak yatim dia tak mau dia kira mak yatim ya. Nabi tak. Nabi dua-dua Nabi tolong. Mak yatim pun Nabi tolong, anak yatim pun Nabi tolong. Dan menyatakan sifat Nabi SAW oleh setengah sahabat, muka surat 162, bahwasanya warna Nabi SAW itu putih yang bercampur dengan merah. Maka berkata mereka itu, hanya saja adalah putih yang bercampur dengan merah itu warna tubuh Nabi, yang zahir bagi matahari dan angin, seperti mukanya dan lehernya. Jadi ada sebagian sahabat kata ada juga sikit-sikit merah. Hak mana? Hak kena matahari. Hak kena matahari ni muka, leher, bahagian nak kena matahari itu, sahabat kata ada kadang-kadangnya ada juga putih-putih yang bercampur sikit dengan merah, dia kata. Adapun putih yang khalis tadi ni, yang jernih, yang tiada bercampur dengan merah, yakni daripada anggota Nabi yang di bawah pakaiannya. Badan Nabi, paha kaki Nabi itu tak kena matahari, itu memang putih yang khalis, putih yang cantik. Dan adalah peluh Nabi SAW pada mukanya itu kallu'lu'i atyabu minal misk al-azfar. Peluh Nabi yang keluar kat muka Nabi itu macam mutiara. Cantiknya peluh tu, kalau tengok sekali tengok macam mutiara. Hak duk meleleh tau. Peluh Nabi lah. Sebab itu sahabat simpan peluh Nabi tu. Kita ni tuan-tuan tak sah lah. Nak ambil berkat tu guru mana pun tak sah lah. Peluh ni beda peluh Nabi sudah. Peluh Nabi tu lain. Seperti mutiara dia kata. Dan bau dia terlebih harum daripada kasturi, yang sangat harum baunya. Itu peluh Nabi. Kalau mengaliak nampak cantik itu macam mana? Macam mutiara. Wangi itu macam mana? Lebih wangi pada kasturi. Allah. Dan ada pun rambut Nabi SAW
maka sesungguhnya rambut Nabi adalah rajil sya'ri, yakni ikal rambutnya. Nak kata lurih sangat pun tak, nak kata kintin pun tak. Jadi sederhana, ikal. Dan sangat baiknya, tiada sangat kejor. Kita ni kena rambut cering. Kejor tu rambut cering. Tegak dan keras, cering. Dan tiada sangat kintin, tak juga. Dan apabila dia menyisir, menyikat akan dia dengan sikat, maka datanglah ia seolah-olah perjalanan pasir. Mana kalau Nabi sikat tu, dia berombak. Rambut Nabi, kan rambut Nabi panjang, rambut Nabi sampai sini, rambut Nabi sampai sini. Jadi bila Nabi sikat tu, dia berombak, tebal dan panjang, dia berombak. Cantiklah ikal. Dan berkata setengah sahabat adalah rambut Nabi SAW sampai mencecah akan dua bahunya, takat bau je. Rambut Nabi panjang terang mana pun takat bau. Yang tu yang riwayat kita duk jumpa. Jadi kalau panjang sampai tengah belakang ni, orang jantan tu tak kena lah. Dia kata nak ikut sunnah Nabi, setakat lah yang duk jumpa takat tu. Kalau simpan sampai tengah belakang ni, dia menyerupai wanita pula dah. Kalau tuan-tuan nak simpan panjang pun takat bau. Tapi kena pakai serban. Simpan rambut panjang takat bau tu kena pakai serban. Kalau lebuh topi cepiu, lepas tu lepas hat tu tak jadi sunnah. Hat sunnah tu serban, berminyak, cantik. Ni pakai duk buat macam tu pula. Tu dia jadi pondan. Dia tak mau tu. Pakai serban bagi elok. Rambut panjang bos serban. Cantik. Nampak kejantanan, nampak kelakian. Tapi kalau panjang tak bos serban, tak bos ban, nampak keperempuanan. Dan beberapa riwayat yang terlebih kuat bahawa adalah rambut Nabi sampai kepada hujung dua telinganya, takat ni. Maknanya rambut Nabi takat ni. Ada yang takat ni, ada yang takat ni, tapi yang lebih kuat takat ni dia dah. Dan terkadang menjadikan Nabi akan rambutnya itu 4 bahagi. Tiap-tiap telinganya itu keluar dari antara 2 bahagi rambutnya. Rambut Nabi ni tebal, Nabi tak buang tepi ni, tak pi cukup macam kita ni, rambut panjang piduk apa, trim dah. Nabi rambut panjang. Cuma dia terbelah lah, bila dah rambut tu panjang, dia terbelah sebelah mai sini, sebelah mai sini, nampak telinga. Kita rambut panjang tapi duk pi apa, duk pi sungkong tu ni. Tak, Nabi nak simpang panjang-panjang. Bila kalau dia tak pakai serban apa, dia terbahagilah rambut tu. Nampak telinga ni. Dan terkadang menjadikan ia akan rambutnya atas kedua-dua telinganya, kadang-kadang telinga tutup telinga. Maka nyata segala pihak rambut yang di atasnya itu bergilang-gilang cahayanya. Rambut tu hitam yang, kalau lah orang panggil hitam apa? Hitam metalik. Hitam metalik, cantik rambut Nabi. Hitam metalik. Dan adalah uban di dalam rambut kepala Nabi, dan di dalam janggutnya itu 17 helai jua. Tiada lebih atas yang demikian itu. Nabi sampai wafat dia ada, orang panggil uban ni, campur dua-dua ni 17 helai. Tu dia yang kata sahabat tu, dia bilang betul tu. 17 campur rambut dengan janggut. 17. Hak tuan-tuan hak dah ada putih semua 170 dulu, janganlah dia pergi buang, tak apalah. Lagi dia pergi trim tinggal 17 lah. Tak apalah tu, cuma nak cerita Nabi
Dia ada, maknanya tak nak kata beruban sangat pun tidak. Macam tu. Nak kata tak ada uban pun ada 17 lain. Kan? Ada orang tuan-tuan, dia uban tu dia bukan mesti tua. Ada orang kadang umur 40 baru dah rambut putih. Macam yang berhormat tuan-tuan, ahli parlimen Pokok Senar. Ini parlimen Pokok Senar ke? Sini masuk Pokok Senar kan? YB tuan-tuan, putih dia. Janggut putih, ada janggut, rambut putih dari dulu. Ada orang sampai tua tak ada uban. Bukan tak ada rambut, tak ada uban. Kan? Jadi Nabi ada 17. Nak kata banyak sangat pun tak, nak kata tak ada pun tak, ya, ada 17 lain. Dan pada riwayat Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi mati dan tiada pada kepalanya dan janggutnya itu 20 lai yang putih. Sayyidina Anas kata pula waktu Nabi wafat tu ada 20 lai. Dan adalah Nabi SAW itu terlebih elok mukanya itu daripada segala manusia, dan yang terlebih bercahaya mukanya daripada segala manusia. Dan tiada, maksudnya apa di sini tuan-tuan? Bentuk pun elok. Macam mana istilah kita nak bagi macam ni, tuan-tuan nak faham? Cantik dengan indah beza. Ada orang rupa cantik tapi tengok tak indah. Ada rupa cantik, kedudukan hidung, pipi pauh dilayang, hidung apa panggil? Orang tua-tua panggil apa kalau cantik hidung ni? Hidung bak seludang, pipi pauh dilayang, bibir merkah delima. Pipi apa? Ini apa ni? Apa ni orang panggil ni? Dahi apa? Dahi lincin. Yang ni bukan ahli bahasa. Kan gambar dia makna cantik lah, tapi tak indah wajah dia. Kita tengok tak seronok. Pasal apa tak seronok? Dia com, dia bebai. Orang bebai ni tuan-tuan, segak terang mana pun tengok tak seronok. Dia tu segak tak sengaja, tapi dia dengki ke orang, muka dia tak ada keindahan. Tapi kalau rupa tu susun atok muka tu bukanlah terang mana sangat. Tapi bila hati dia ikhlas, hati dia kasih sayang, hati dia tak ada sifat dengki ke orang, kita tengok apa rasa? Kita tengok rasa seronok. Itu beza antara indah dengan cantik. Kadang-kadang rupa ni dari segi susun ator tu taklah cantik mana, tapi dihiasi dengan wudu, semayang, muka sentiasa wudu, hati bersih, senyum asli, kita tengok dia rasa indah. Itu beza antara indah dengan cantik. Ada orang cantik muka dia, tapi bebai apa tak tahu, tengok tak apa-apa nak menarik. Itu tuan-tuan, orang bebai ni bukan elok muka. Jadi janganlah selalu membebaikan akan diri. Bila nak bebai, ingat tengok muka di cermin. Kadang-kadang suami isteri bebai, bini bebai kat lelaki, daripada pagi sampai ke petang, huduh tak ada dah. Macam tu juga suami, walaupun dia tu Ratu Kebaya tahun 84, dia tu dulu Ratu Kebaya 84, tapi main dengan bebai ni tengok tak elok. Jadi hati kena bagi comel. Baik. Dan adalah Nabi SAW terlebih elok mukanya daripada segala manusia. Dan yang kedua, bercahaya mukanya, indah. Bercahaya tu indah. Dan tiada menyebutkan oleh orang yang menyebutkan akan sifatnya itu, melainkan menyerupakan ia akan muka Nabi itu dengan bulan purnama 14 hari. Kan hari ke-14 malam tu, bulan mengambang. Maknanya bila cerita rupa Nabi, cantik bagaikan bulan purnama. Nak gambarkan, padahal ada orang kata bulan bukan elok, ustaz berutu. Dia tak faham. Maksud bulan purnama ni bukan keelokan bulan tu, tapi tempat tujuan mata orang. Tuan-tuan, ketika bulan tengah mengambang, tuan-tuan tengok ke langit, tuan-tuan nak tengok apa?
Tengok bulan. Tuan-tuan tak tengok hal lain eh? Tuan-tuan tak cari bintang tak? Tuan-tuan nak tengok bulan. Lah malam ni bulan 15 oh, cantik bulan. Dia maknanya diumpama bulan purnama ni makna tempat tujuan. Macam hari perkahwinan pengantin. Kalau nak kira hak mai kenuri tu segak 10 kali ganda pada pengantin tu lagi. Tapi hari tu orang nak tengok siapa? Orang nak tengok pengantin. Padahal hak duk iring pengantin tu segak tak tengok lagi. Lu hak duk kipas pengantin tu. Hak duk kipas tu segak 10 kali ganda pada pengantin. Tapi orang nak tengok siapa? Orang nak tengok pengantin. Maksudnya tempat tujuan. Orang langut. Padahal kita duk tengok dia dah. Tapi orang faham pengantin mai kita pun mana. Padahal duk tengok hari-hari dia duk menega sayur pengantin tu. Kita duk beli sayur kat dia. Hari-hari kita jumpa dia. Tapi pasal apa hari tu kita nak tempat tujuan maksudnya. Yang kata bulan purnama ni tu saya duk kira lah bulan tu berlubang tak. Tapi nak habaq kata tempat tujuan. Bila orang kata bulan mengambang bulan ni cantik tengok tengok bulan. Itu maksud dia. Jadi diumpama bulan purnama ni ialah tempat tujuan. Orang nak tengok tu tengok bulan. Hari kenuri orang nak tengok pengantin. Tuan-tuan buat majlis nanti masjid ni siap insya-Allah siap. Insya-Allah. Perasmi tuan-tuan panggil lah siapa main rasmi. Tuanku Sultan ke, Raja Muda ke, Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke. Tuan-tuan duk tengok hari-hari dalam TV kalau Perdana Menteri tu. Tapi kalau dia main rasmi tuan-tuan pun orang tahu pakat duk jenguk muka tempat tujuan. Kalau saya apa hari tu main rasmi lah kata mana tahu. Tuan-tuan siap ni tahun bila? Tahun depan siap. Masa tu saya Menteri Besar siapa tahu. Tuan-tuan jangan buat main. Nak jadi kisah ni. Celah-celah ni pelayan kecil saya bertanding Menteri Besar. Tuan-tuan panggil saya rasmi. Allah pakat nak tengok. Padahal duk tengok tiap-tiap bulan. Padahal tiap-tiap bulan duk tengok mengajak. Tapi pasal apa hari tu nak tengok? Tempat tujuan. Itu maksud bulan purnama. Kalau lepas ni tuan-tuan baca cantik bagai bulan purnama tu maksud dia tu. Orang nak tuju tengok. Mana nak tuju tengok? Dan adalah Nabi SAW itu dilihat muka surat 166 dilihat redanya, yakni sukanya dan marahnya itu pada mukanya kerana sangat hening mukanya, yakni suci kulit mukanya itu. Ni berhenti tentu sikit. Nabi ni sahabat boleh tahu Nabi suka ke Nabi marah. Tak gaduh Nabi kata. Tengok riak muka tahu dah ni Nabi marah ni. Tengok riak muka tahu dah ni Nabi suka ni. Pasal apa? Pasal wajah Nabi hening. Hening ni tenang. Wajah hening tu makna tenang. Tenang, elok, bersih. Jadi kalau ada sekali riak tu kita dah tahu dah. Sekilas ikan di air ku tahu jantan betina. Pasal cara kilas tu dia kalau betina dia kilas darah sikit. Kalau jantan dia kilas sikit. Contohlah saya bertato tu dengan pakai tu contoh. Itu tu pakai tu pula tak tu contoh. Pasal apa? Pasal ayak tu tenang. Ayak tu tenang dia riak sikit tahu ni ikan. Tapi kalau ayak tak tenang riak api terang mana-mana. Nabi pun macam tu, wajah dia tenang. Wajah dia hening, wajah dia suci elok. Jadi kalau suka pun nampak suka dia. Kalau marah pun nampak marah dia. Kita ni bila pun tengok dia marah tu. Kita lah muka masalah lalu. Jadi orang nampak marah tu lah. Nabi dah. Nabi wajah dia hening. Bila hening tu Nabi suka pun kita perasan kata Nabi suka. Nabi marah pun kita perasan kata dia marah. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW berkata mereka itu, muka Nabi SAW seperti yang menyebutkan akan sifatnya oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
sekira-kira berkata ia dengan katanya. Nabi ni dia kata apa? Aminun Mustafa lil khairi yad'u, yakni kami ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipercayai dan yang dipilih menyeru bagi berbuat kebajikan. Itu sifat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, bila orang tanya dia, pasal apa yang hang ikut Nabi Muhammad ni? Pasal apa bila Nabi Muhammad ni dituduh penipu, hanglah orang pertama jadi benteng mengatakan kebenaran. Pasal apa? Pasal dia kata Nabi ni kami percaya kat dia, kami yakin kat dia. Kenapa? Kerana dialah dipilih untuk menyempurnakan kebajikan di atas muka bumi. Tu pun tuan-tuan jangan buat main. Muka orang percaya. Muka ni pun kurniaan Tuhan. Ada orang tuan-tuan tengok muka ya, dia bercakap sikit ya, boleh. Ada orang tuan-tuan bercakap sampai keluar elok, orang tak percaya. Tak percaya. Tak percaya. Ada orang ni bercakap, dia percaya. Kalam dia tu meyakinkan orang. Ada orang bercakap sampai sembok elok, mic ni sampai tak tahu mana tak ada elok. Orang tak percaya tu. Bukan senang tuan-tuan. Orang Allah Ta'ala nak meletakkan kepercayaan di hati. Sebab itu tuan-tuan jangan sampai satu ketika Allah menarik izzah diri tu. Orang dah mula cop, tu habis. Hak tu siapa yang cabut? Allah lah. Dan orang tarik, bila 10 dia sembang, 12 tak boleh percaya. Habis tak ada. Habis tak ada. Bukan takat 8, 12 tak boleh percaya. Habis. Siapa yang bagi di hati orang macam tu? Allah. Sepakat orang lain macam tu. Dia tu sembang boleh takat tu lah. Habis. Jangan. Dan Allah tarik habis. Hak ni Allah letak di hati. Kami percaya kat Muhammad. Muhammad cakap kami percaya. Siapa yang bagi di hati orang tu? Allah. Itu kelebihan yang Allah bagi. Dan Sayyidina Abu Bakar juga menyebut kadau il badri yalahu zalam, yakni adalah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu purnama 14 hari yang menghilangkan ia akan segala yang kelam. Yang tu tuan-tuan garis, yang ada kitab garis tulis dengan pensel, huraian dia, syarah dia. Menghilangkan ia akan segala yang kelam ni makna tengok muka Nabi hilang masalah. Itu maksud dia. Tuan-tuan tu ada masalah, tengok muka Nabi hilang masalah. Kita ni kalau tengok muka kita bertambah-tambah masalah. Nabi tak, Allah. Sahabat-sahabat tengok muka Nabi lapang. Kalau susah hari tu pun tenang. Kalau lapang pun kenyang. Tu dia tengok muka Nabi. Itu kelebihan Allah bagi. Dan karamah tu kat Nabi mukjizat. Kepada orang yang bukan Nabi ni karamah, kelebihan. Itu pun ada. Tapi payah nak jumpa dah lah. Tengok muka dia, alhamdulillah boleh. Kita tengok muka dia, tenang lapang. Yang banyak ni tengok apa yang hati. Hati. Kita habis sebelah muka surat sudah. Dan adalah Nabi SAW itu berjalan dengan huwaina, yakni dengan perlahan-lahan, dengan tiada berlenggang. Maksud dia tak kalut. Kalau berlenggang ni pelan sangat. Tak, Nabi tak kalut. Tak kalut. Nak kata pelan sangat tak, tapi tak kalut. Dan makna huwaina itu hampir langkah-langkahnya. Maknanya langkah deras laju luas sangat pun tak, keteh-keteh meledak juga, teratur. Langkah dia teratur. Dan adalah Nabi SAW bersabda, aku terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan Nabi Adam alaihissalam, dan adalah bapa aku Nabi Ibrahim alaihissalam itu terlebih daripada segala manusia
menyerupai ia dengan daku pada kejadiannya dan pada perangainya. Jadi Nabi kata bentuk tubuh badan aku ni dengan ketinggian aku ni macam Nabi Adam. Tapi kalau dari segi kejadian kelakuan perangai aku ni macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya kan Nabi Adam tinggi, badannya kekar tinggi. Dan muka surat sebelah tu adalah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Aqib, ada Al-Hashir, ada yang dipanggil Rasulur Rahmah, ada dipanggil Rasulul Taubah, ada dipanggil Rasulul Malahim, ada yang dipanggil Al-Muqaffa, ada dipanggil Qasam. Itu nama-nama Nabi. Dan kata Abu Al-Busuri, dan makna Qasam itu yakni Al-Kamil Al-Jami', yakni yang sempurna, lagi menghimpunkan akan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan, yakni segala kepujian Nabi. InsyaAllah bulan depan kita sambung fasal yang ke-12. Pasal ke-12 ni duk cerita pasal mukjizat Nabi, fasal terakhir dah. Jadi bulan depan, tapi ana rasa tak boleh habis lagi, tapi dah fasal yang terakhir. Mungkin 2 kali khatam lagi, mungkin 2 kali lagi boleh khatam ni, kalau saya mai betul-betul lah. Jadi tapi kalau nak belah kambing pun boleh dah. Tapi saya khatam-khatam ni selalunya makan kambing. Jadi kalau 2 bulan 3 bulan ni nak belah siap-siap Hasan boleh dah. Apa kata naya ni setiap kali khatam kambing mana melawak ya tu. Jadi insya-Allah kita sambung bulan depan fasal yang ke-12. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Ya. Yang tu wallahu alam, mana tak tahu. Tu rojok tengok ustaz-ustaz yang bayar tanya passion rambut Nabi di Mekah dan di Madinah. Wallahu alam, mana tak tahu. Ustaz Fahmi boleh ya, tu mungkin maknanya Syekh Fahmi kata kalau di Madinah belah tengah, di Mekah belah tengah. Masa zaman tuan-tuan muda-muda dulu kan jenis belah tengah. Tahun 80-an tu belah tengah tu, masa anda duduk mengaji Kolam Menengah tu, time tu belah tengah. 80-an tu duduk mengaji Kolam Menengah, dia belah tengah. Lepas tu Nabi di Madinah sikat atas semua lah. Itu boleh cetik tu Syekh Fahmi bagi. Okey, ada bagi tuan-tuan? Tak ada. Boleh lah nak balik, nak ikut sunnah belah tengah sekali. Bini kata buang tabiat ni batu warna kata. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.